Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 3, di mana pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran PDPR kita, pembelajaran dari rumah kita adalah tajuk seterusnya, iaitu tajuk cara menyucikan najis. Sebelum kita masuk tajuk baru, minggu lepas kita belajar apa itu najis. Najis adalah benda yang najis adalah benda yang kotor yang boleh menghalang kita solat kita jadi sah. Yang contohnya najis yang terkena daripada badan, sama ada badan ataupun pakaian ataupun tempat kita nak solat, itu adalah najis. Najis adalah benda kotor. Ingat, najis adalah benda kotor. Ada 3 bahagian najis. Yang pertama ialah najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang kedua ialah najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga ialah najis muqallazah, iaitu najis yang berat. Yang itu 2 saja daripada haiwan, iaitu haiwan. Yang pertama ialah anjing, yang kedua ialah babi ataupun khinzir. Okey, baiklah. Itu adalah pembelajaran yang kita belajar pada minggu lepas. Kita ingat ada apa itu najis. Najis ialah benda yang kotor. Najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan, najis mutawassitah, najis pertengahan, dan najis muqallazah, iaitu najis yang berat. Minggu ini kita belajar pembelajaran yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 6, 7 dan 8. Muka buku Fiqh Taharah kamu, buka surat najis mukhaffafah 20 hingga 20. Muka surat 20 hingga 29 sehingga 31. Pembelajaran kita ini adalah 20 hingga 31, di mana tajuk yang ke-6 iaitu najis mukhaffafah. Kita pergi dulu kepada satu-satu najis, iaitu najis mukhaffafah. Yang pertama, najis mukhaffafah dan cara menyucikannya. Kita mesti tahu apa itu najis mukhaffafah, apa contoh najis itu, dan macam mana cara untuk kita menyucikannya, membersihkannya. Okey, najis mukhaffafah ini ialah najis yang ringan, iaitu najis, contoh najisnya air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Dia tak makan lagi nasi kapal, dia hanya minum susu ibunya sahaja. Lebih kurang dikenali dengan bayi ataupun baby. Itu adalah air kencing dia ialah merupakan najis mukhaffafah. Macam mana kita nak membersihkan air kencing adik kita ni yang umur baby ni? Okey, cara yang pertama, cara untuk menyucikan najis mukhaffafah ini ialah mesti ikut step. Yang pertama, mesti basuh di bahagian yang terkena najis. Basuh dulu yang contoh, lantai tu terkena, adik kita terkencing, ibu adik terkencing. Okey, kita basuh dulu yang terkena najis tu, air kencing adik kita tu. Kemudian kita percikkan sikit air dekat bahagian yang terkena najis. Kemudian kita lapkan najis itu sehingga kering. Itu sahaja cara untuk membersihkan najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Caranya mudah saja, sebab dia adalah najis ringan. Kita basuh tempat yang terkena najis, percikkan air di bahagian yang terkena najis, kemudian kita lapkan dengan kain kering sehingga air itu kering, sehingga najis itu kering. Itu sahaja cara untuk menyucikan najis mukhaffafah. Mesti tahu apa itu najis apa, contoh najis dia, macam mana cara untuk kita nak membersihkannya. Okey, kita pergi kepada tajuk yang ke-7. Kita pergi kepada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 7, najis mutawassitah dan cara menyucikannya. Apa itu najis mutawassitah? Najis mutawassitah ialah najis pertengahan, iaitu najis lain najis muqallazah dan najis mukhaffafah. Selain daripada air kencing dan selain daripada anjing atau babi, itu adalah najis mukhaffafah. Najis muqallazah, selain daripada
muqallazah dan mukaffafah itu adalah najis mutawassitah. Itu adalah najis mutawassitah. Baik itu najis mutawassitah, najis yang pertengahan, iaitu najis lain daripada najis mukaffafah dan najis muqallazah. Contoh-contoh najis mutawassitah ni apa? Arak. Tahu arak? Arak adalah minuman keras yang boleh diminum oleh orang bukan Islam sahaja. Kalau terkena kepada kita, kalau kita tengok kita, apa perlu kita buat? Okey, seterusnya tahi kucing. Tahi kucing adalah najis mutawassitah. Yang seterusnya nanah kudis manusia, air kencing kanak perempuan, bangkai tikus, muntah manusia. Itu adalah contoh-contoh najis mutawassitah, iaitu najis selain daripada najis muqallazah dan najis mukaffafah. Itu adalah dipanggil najis mutawassitah, najis yang pertengahan antara mukaffafah dan muqallazah, ringan, berat. Yang tengah-tengah itu adalah semua itu adalah najis mutawassitah. Bangkai lembu ke, semua itu najis mutawassitah. Macam mana cara kita nak menyucikannya? Apa perlu kita buat? Cara untuk menyucikan najis mutawassitah, yang pertama mesti kita kena buang dulu najis daripada tempat yang terkena kotoran. Kalau ada tangan kita terkena darah, kita buang dulu. Ataupun yang terkena tai kucing dekat kasut, kita buang dulu najis daripada tempat yang terkena tu. Kemudian kita basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak. Kita kena basuh dengan air mutlak, iaitu air paip. Kita boleh basuh dengan air perigi. Kita basuh dulu tempat yang terkena najis. Kemudian kita pastikan bahagian terkena najis tu hilang bau dia, warna dia dan rasa. Yang tadi najis ringan kita sengaja, kita hanya najis yang mukaffafah tadi kita hanya basuh, percikkan air, kemudian lapkan sehingga kering. Itu adalah najis mukaffafah. Ini najis mutawassitah, najis pertengahan. Kamu kena buang dulu najis yang najis. Contohnya seperti tai kucing, kamu kena buang dulu tai kucing tu. Kemudian kamu kena basuh tempat yang terkena najis tu dengan air mutlak, dengan air paip ataupun air perigi ataupun air hujan ataupun air sungai. Yang terakhir, yang ketiga, kamu kena pastikan bahagian terkena najis tu tak ada bau, warna atau rasa. Itu adalah cara-cara untuk menyucikan najis mutawassitah. Faham? Ada 3. Buang dulu najis tersebut, kemudian basuhkan guna air mutlak, dan yang ketiga, kamu kena pastikan bahagian yang terkena najis itu bersih, hilang rasa, bau dan warna. Tak ada lagi warna tai kucing, tak ada lagi bau tai kucing, sebab bau tai kucing ataupun bau tai lembu adalah kuat. Kamu kena basuh sampai hilang bau, warna dan rasa. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya. Najis yang terakhir ialah najis muqallazah. Iaitu apa itu najis muqallazah? Najis muqallazah adalah najis yang berat. Contoh najis muqallazah: anjing, babi dan kotoran-kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Tak kiralah daripada air kencing dia, air liur dia, darah dia ke, tulang anjing ke, bulu babi ke, bulu anjing ke, air kencing dia ke, kaki dia ke, semua isi dia ke. Kalau terkena, ternampak, kita apa yang perlu kita buat? Kalau najis yang berat ni, itu adalah najis muqallazah, najis yang paling berat. Apa yang kita akan buat dengan tai anjing? Kita tengok cara macam mana kita nak bersihkan tai anjing ataupun tai babi. Yang tadi kita bersihkan tai kucing. Okay, yang ni najis yang berat. Macam mana cara untuk membersihkannya? Yang pertama, kita bersihkan di bahagian yang terkena najis. Kena bersihkan dulu. Yang pertama, mesti bersihkan tempat yang terkena najis. Sama sahaja. Yang kedua, mestilah basuh sebanyak 7 kali. Basuh 7 kali. Tadi kita basuh guna air mutlak. Kalau najis mukaffafah, najis mutawassitah, kita hanya basuh guna air mutlak ataupun air paip. Sekali pun tak apa, sampai hilang warna, bau dan rasa. Tapi kalau najis muqallazah, kamu mesti harus
harus wajib basuh 7 kali. 7 kali tu guna air apa? Okey, yang pertama mesti guna air tanah. Yang pertama air tanah, yang keenam tu adalah air mutlak. Air sungai ke air paip ke, itu adalah air mutlak. Itu adalah cara untuk membasuh najis, membersihkan najis muqallazah. Yang pertama, bersihkan bahagian yang terkena najis dahulu. Kedua, basuh sebanyak 7 kali. Yang pertama guna air tanah, yang keenam air mutlak. Dan seterusnya, pastikan bahagian yang terkena najis tu hilang bau, tak ada bau tai anjing, tak ada warna tai anjing tu, dan tak ada rasa tai anjing. Tak ada siapa nak pergi rasa, tapi bau dah ada. Kalau ada bau, kita basuh sampai hilang bau. Masa cara menyucikan sama sahaja, tapi ada menggunakan air mutlak ataupun air. Kalau selalunya najis muqallazah kita panggil samak. Samak itulah basuh dengan 7 kali. Yang satu bahagian guna air tanah dan 6 bahagian lagi guna air mutlak. Itu adalah cara-cara membersih najis muqallazah, iaitu najis anjing ataupun babi. Kita bersihkan di bahagian yang terkena najis. Bersihkan dahulu bahagian yang terkena najis. Yang kedua, mesti basuh sebanyak 7 kali. 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Yang ketiga, mesti pastikan bahagian yang terkena najis tu hilang bau, warna dan rasa. Itu adalah cara untuk membersih najis, untuk menyucikan najis muqallazah. Jangan selambil lewa. Kalau kita terpijak tai anjing, kita basuh macam tu saja, tak, salah. Itu adalah tidak betul. Cari tanah, buat air tanah 1 badi ke 1 cebok, basuh dulu 1 bahagian guna air tanah, kemudian 6 bahagian guna air mutlak. Basuh sebanyak 7 kali. Okey, kita ulang balik pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan cara untuk menyucikan najis. Najis yang pertama iaitu najis yang ringan, iaitu najis mukaffafah. Kita pergi najis mukaffafah. Najis mukaffafah ni air kencing kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun ke bawah. Cara untuk menyucikannya macam tadi, bersihkan dahulu, basuh bahagian tempat kena air kencing, percikkan air kepada kencing, kemudian lapkan sahaja sehingga kering menggunakan kain yang kering. Okey, najis yang kedua, najis mutawassitah, najis yang pertengahan, najis lain daripada najis mukaffafah dan muqallazah. Najis ini seperti air kencing manusia, air tahi ataupun darah. Kita cara membersihkannya, cara mencucikannya ialah kita basuh bahagian yang terkena najis. Kita masih basuh menggunakan air mutlak. Kemudian kita pastikan bahagian yang terkena najis tu hilang bau, warna dan rasa. Yang terakhir, kita basuh najis muqallazah. Itu najis yang berat, najis yang ada 2, iaitu najis daripada anjing dan babi, sama ada daripada bulu dia, darah dia, nanah dia, segala-gala tulang dia ke. Kalau terkena, cara kita ialah buang dulu, basuh dulu bahagian yang terkena najis, kemudian kita basuh sebanyak 7 kali menggunakan 1 bahagian air tanah dan 6 bahagian air mutlak, sama ada air paip, air hujan ataupun air sungai. Dan yang terakhir, kita pastikan bahagian yang terkena najis babi atau anjing itu bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab aktiviti yang akan diberikan. Assalamualaikum.